InsyaAllah. Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab ila hadratil Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabul nizam sya'allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qadudun jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bada Islam ghariban wa syai'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. InsyaAllah. Yang mati semulakan tuan pengurusi kita, terusnya semulakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita mengisi sedikit masa kita mengisi sedikit masa kita yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Mudah-mudahan dengan sedikitnya masa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Mungkin kadang-kadang tak lama kita duduk di surau ini untuk mendengar kuliah, lebih kurang dalam 1 jam kita mendengar kuliah daripada Ustaz. Mudah-mudahan dengan niat yang kita pasang untuk menambah ilmu, mudah-mudahan dengan itulah akan membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi ini terlihat satu hadis daripada Abi Hurairah. Sebelum kita baca soal jawab agama, kita lihat satu hadis. Hadis ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya
salawatullah wa salamuhu alaihim. Faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'un imra'atin wa huwa yuridu ay yabni biha walamma baini biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' sukufuha wala ahadun istara ghanaman aw khalafatin wa huwa yanzuru auladaha fagaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min zalika faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina fa khubisat hatta fatahallahu alaihim fajama'a ghanaim faja'at ya'di an-nar litakulaha falam tatma'ha faqala inna fikum gululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falazifat yadu rajulin biyadin faqala fikumul gulul falyubayyi'ni qabilatuka falazikat yadu rajulun aw salasah biyadin faqala fikum gulul faja'u bi ra'si mislu ra'si baqarin min az-zahab fa wada'a faja'at nar fa akalatha falam tahilla al-ghanaim ya ahadin qablana summa halallahu lana al-ghanaim lamma ra'a da'fana wa azzana fahallaha lana muttafaqun alaih. Baik, hadis terima daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah kan radhiyallahu taala anhu, dan Allah taala meridhakan dia. Qala berkata ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu. Apa sabda Nabi? Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah salamu alaihim, telah pergi berperang ataupun telah keluar berperang seorang nabi daripada segala nabi, salawatullah wassalamu, selawat dan salam atas mereka itu. Faqala liqaumi, maka berkatalah Nabi tadi kepada kaumnya. Apa kata Nabi itu pada kaumnya? Dia kata la yadba'ni rajulun malaka bud'in imra'atin wa huwa yuridu ay yabni biha walamma baini biha. Dia kata, apa kata raja itu, Nabi itu kepada kaumnya, dia kata, jangan ikut aku seorang yang baru berkahwin dan belum bersatu dengan isterinya, padahal dia ingin bersatu. La yadba'ni, maksudnya jangan kau ikut aku. Rajulun malaka bud'un, lelaki yang baru berkahwin dengan seorang perempuan dan dia belum bersatu dengan isteri dia, sedangkan dia ingin bersatu dengan isteri dia. Bersatu mana bersetubuh lah dengan isteri dia. Kata Nabi tu, jangan ikut aku dan jangan ikut perang, kata. Yang pertama. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha. Yang kedua, Nabi kata jangan ikut aku. Lelaki yang membina rumah tetapi belum beratap. Wala ahadun, dia kata bana buyutan lam yarfa sukufaha. Jangan ikut aku laki-laki yang mana dia dah bina satu rumah tetapi atap dia belum pasang. Tapi rumah dah bina. Kan kata Nabi sebut. Yang ketiga, wala ahadun istara ghanaman haw khalafatin wa huwa yanzuru auladaha. Dia kata jangan ikut akan aku, kan, lelaki yang membeli seekor kambing atau unta yang bunting sedangkan dia masih menunggu untuk kelahiran unta tadi, anak unta. Wala ahadun istara ghanaman aw khalafatin wa huwa yanzuru auladaha. Jangan ikut akan aku, kata Nabi tadi, lelaki yang baru beli ghanam ni kambing ataupun unta, khalafatin,
wa huwa yanzuru auladaha, sedangkan dia sedang menunggu untuk mendapat anak daripada unta atau kambing tersebut. Kemudian faghaza, lalu Nabi tadi pun pergilah berperang. Padana min qaryah, lalu mereka sampai di satu kampung kan. Kemudian solat asri pada waktu sembahyang asar, au qariban min zalika, ataupun hampir pada masa tersebut. Kalau sini terjemahkan, dia kata ketika mendekati sebuah kampung dalam perjalanan menuju peperangan tadi bersama dengan askar-askarnya pada waktu asar atau lebih kurang masa itu, lalu Nabi itu berkata, dia kata, apa kata Nabi itu? Faqala lisyamsi, maka Nabi pun berkata kepada matahari. Tiba-tiba Nabi itu berkata pada matahari. Apa dia kata pada matahari? Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau itu diperintah. Engkau diperintah dan aku juga diperintah, kata Nabi tadi. Nabi kata pada siapa? Nabi itu kata pada siapa? Pada matahari. Allahumma bisha alaina. Ya Allah Tuhanku, tahankan oleh kamu akan matahari itu. Jadi Nabi itu berdoa kepada Allah Ta'ala, minta tahan matahari. Fahusibat hatta fatahallahu alaihi. Maka matahari itu pun ditahan. Matahari itu tak geraklah, tak bergerak ataupun ditahan kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi tadi bersama dengan bala tentera dia dalam peperangan tersebut. Fajama'al ghanaim, kemudian dihimpunkanlah segala ghanimah harta rampasan perang. Faja'at yaknin, maka datanglah api, letak kulaha, untuk api tadi memakan akan ghanimah tadi. Falam tatma'aha, tetapi api tadi tidak memakan akan ghanimah. Jadi kenapa dihimpunkan ghanimah? Kerana ikut pada adat masa itu, syariat pada masa itu, mana segala harta rampas perang naklah dikumpulkan, mana tak boleh dimilikilah harta rampasan perang masa tersebut. Kan, segala harta rampasan perang maka naklah dikumpulkan untuk disambar oleh api, kalau ikut pada syariat Nabi tersebut pada masa tersebut. Tetapi api itu tak memakan akan harta rampasan perang tersebut. Faqala, maka Nabi itu berkata, inna fikum gulul, inna fikum gulul, sesungguhnya pada kamu itu terdapatnya pengkhianat. Dia kata sesungguhnya pada kamu ni, di kalangan kamu yang ramai-ramai ni, dia kata adanya pengkhianat. Inna fikum gulul fayubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka naklah berbai'ah kepadaku daripada setiap kabilah seorang laki-laki. Jadi Nabi itu minta setiap kabilah daripada kumpulan perang tadi, hendaklah mereka berbai'ah kepada Nabi tersebut. Fala zikat yadu rajulin biyadin, maka hendaklah mereka itu bercabat tanganlah, berbai'ah dengan Nabi tadi. Maka ada di kalangan mereka itu yang tangannya melekat dengan Nabi tersebut. Lalu datang seorang lelaki bersalam dengan Nabi itu, tiba-tiba tangannya melekat dengan tangan Nabi tersebut. Falaziqat yadu rajulin biyadin, tiba-tiba melekat tangan dia dengan Nabi sebut. Kerana setiap kabilah kena hantar wakil untuk berbai'ah dengan Nabi sebut. Tapi ada di kalangan kabilah itu yang tangannya melekat dengan Nabi sebut. Parah tuan, tangan melekat dengan Nabi. Kalau ikut pada syariat, kalau tangan melekat dengan Nabi ni biasanya baiklah. Allah, okey, tangan kan baik ni, bagus. Tapi sebenarnya bukan bagus pada masa sebut. Apa kata Nabi itu? Faqala fikumul gulul, pada kamu terdapatnya pengkhianat. Ni cara tu Nabi tu tahu kan, dalam kumpulan tu ada pengkhianat ke tak ada pengkhianat. Tu tuan. Tu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi pada Nabi sebut.
Kemudian Nabi itu tadi kata fal yubayyi'ni qabilatuka, maka naklah berbai'ah akan kabilah engkau. Semua ahli kumpulan pun pergi sini. Tadi mula tu Nabi panggil setiap kabilah seorang je, kan, seorang wakil untuk berbai'ah dengan Nabi sebut. Ini cara Nabi tadi nak tahulah ada pengkhianat ke tak pengkhianat dalam pasukan dia, tuan-tuan, ada tak pengkhianat. Itu cara kaedah lah Nabi sebut. Jadi mana-mana wakil kabilah tu yang tangannya melekat dengan Nabi, makna dalam kumpulan tu ada pengkhianat kabilah tu. Dia tahu dia. Maka Nabi itu kata bal yubayyi'ni qabilatuka, naklah berbai'ah kepadaku kabilah kau. Semua panggil kabilah kau. Contohnya tim B lah, tim B ada pengkhianat, panggil semua. Dia dalam tentera kan banyak kumpulan-kumpulan kan. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C dan sebagainya. Maka dia panggil lah. Fala zikat yadu rajulaini aw salasah biyadin. Maka melekatlah tangan dua laki-laki ataupun tiga laki-laki daripada kabilah tadi, melekat tangannya dengan Nabi sebut. Faqala fikumul gulul. Maka Nabi itu berkata, sesungguhnya pada kamu tu terdapatnya pengkhianat. Dalam kamu ni, 3 orang ni ada pengkhianat. Faja'u bi ra'sin mislu ra'si bakarah minaz zahab. Lalu mereka mengeluarkan, kan, sebesar kepala lembu emas. Rupanya ada emas sebesar kepala lembu, tuan-tuan, yang mereka dah ambil daripada harta rampasan perang tadi. Dalam senyap-senyap lah mereka ambil. Tapi Nabi kita tahu, tuan-tuan. Fawada'aha. Lalu kepala lembu tadi diletakkan di depannya. Diletakkan bersama dengan harta rampasan perang lain. Faja'atil nar fa'akalatha. Maka datanglah api, maka api pun menyambarlah. Sambarlah akan ghanimah tadi. Jadi mana baru disambar. Kalau selagi mana ada harta rampasan perang tu yang dicuri, maka api tidak akan menyambar. Itu cara kaedah lah. Itu yang ada pada zaman tersebut. Malahan benda ni pun berlaku juga pada zaman Nabi Adam kan. Nabi Adam, anaknya diminta untuk berkorban kan. Qabil dan Habil diminta untuk berkorban. Mana-mana korban yang disambar oleh api daripada langit, maka korban itu terima. Si Qabil adiknya berkorban dengan seekor kibas yang gemuk. Si abangnya Habil berkorban dengan sayur-sayuran yang dah busuk, tanaman-tanaman yang dah tak elok. Itulah benda yang dia nak korbankan. Jadi maknanya korban ni bukan hanya sekadar pada zaman tersebut lah. Bukan hanya korban ni dalam bentuk kibas saja, bukan dalam bentuk lembu saja. Tapi benda lain pun boleh dikorbankan pada masa tersebut lah. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau istilah korban ni, istilah binatang ternakan lah. Al-an'am, binatang ternakan, boleh kita korbankan. Macam tu. Kalau korbankan kereta kan apalah? Saya nak korbankan kereta boleh tak? Kan? Golak lah orang kan, korban kereta pula. Jadi korban ni istilah binatang ternakan. Tapi masa tersebut pada zaman Nabi Adam boleh berkorban dengan selain tu. Macam tu. Kemudian dalam syariat Nabi ni, so persoalannya siapa Nabi yang disebut dalam hadis ini? Siapa Nabi sebut tu? Nabi tersebut ialah Nabi, kalau ikut daripada syarahnya dia kata wa hadzan nabiyyu wa huwa Yusa bin Nun alaihi salatu wasalam ahadun anbiya Bani Israel. Nabi tersebut ialah Nabi Yusa bin Nun, salah seorang daripada nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Itulah Nabi Yusa. Jadi kemudian apa yang berlaku seterusnya? Faja'atin nar fa'kalatha. Maka tiba-tiba datanglah api dan api pun menyambarlah emas tersebut sekali dengan harta ghanimah yang lain. Falam tahilal ghanaim li ahadin qablana. Maka tidak dihalalkan segala harta ghanimah untuk seseorang pun daripada tentera, kan, kalaupun dapat kemenangan dalam peperangan,
segala harta rampasan perang tidak boleh diambil. Maka naklah diletak setempat untuk disembah oleh api. Jadi masa tersebut harta ganimah tak dibenarkan. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah Taala telah menghalalkan harta ganimah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'a dha'fana, tatkala melihat kepada kelemahan kami, kedaifan kami dan juga kelemahan kami, fahallaha lana, maka lalu dihalalkanlah harta ganimah tadi kepada umat baginda Rasulullah SAW. Kalau berlakunya peperangan, sekarang ni tak ada berlaku peperangan lagi kan, keadaan aman, tak ada perang. Tapi kalau mungkin kalau berlaku peperangan dan tentera Islam telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut, maka mereka halallah mengambil harta ganimah tersebut untuk dibagi-bagikan. Ya tuan-tuan, masya-Allah. Jadi hadirin tuan, nak cerita kepada kita, pertama berkenaan Nabi tadilah, di mana Nabi tadi pergi perang kan, dalam satu peperangan. Kemudian Nabi tu kata ada 3 kumpulan, dia kata yang mana mereka tak perlu pergi perang, dilonggarkan daripada pergi peperangan. Yang pertama tadi dia kata jangan ikut akan daku, kata Nabi tadi, mana-mana lelaki yang baru berkahwin dengan isteri dia dan dia nak bersama dengan isteri dia bersetubuh, macam tu, tapi belum sempat bersetubuh lagi, tiba-tiba dah panggil perang. Tiba-tiba dah dipanggil untuk perang. Ini pilihan tuan-tuan, pilihan kepada laki-laki yang mana lelaki itu baru berkahwin kan, dan dia nak bersama dengan isteri dia, tapi belum sempat, tiba-tiba semboyan perang dah bunyi dah. Pergi perang. Jadi lelaki itu dia ada 2 pilihan dah. Sama ada nak terus tinggal pun boleh, tak nak pergi perang boleh. Ataupun contohnya dia tak nak pergi perang. Dia nak pergi perang ataupun tak nak pulang pada dia lah. Nak perang boleh, tak nak pulang tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam hadis ni dia kata, Nabi tu kata boleh kalau dia tak nak pergi perang, kata la yab'ani rajulun malaka budhin mimra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha walamma baini biha. Jangan ikut akan aku laki-laki yang baru berkahwin dengan isteri dia dan dia berkehendak untuk bersama dengan isteri dia, sedangkan dia belum sempat bersama dengan isteri dia. Ada perempuan lah. Ada perempuan benda. Syekh Daud dah. Ada perempuan. Buka pintu sana lah. Kunci tak? Pintu belah sana tu. Ada muslimat. Kalau suruh masuk lah, masuk ikut sini lah. Masuk ke sini. Kita sana. Ataupun nak duduk belakang betul ya, belah belakang. Okey, insya-Allah. Jadi diulang semula lah, sebab ada baru datang Kang tengah-tengah Kang dia tak faham apa benda cerita Jadi Nabi kata ada seorang lelaki daripada Bani Israel kan yang keluar untuk pergi berperang. Kemudian lelaki itu berkata kepada kaum dia kata yang pergi perang tadi, tak perlu ikut perang mana-mana lelaki yang baru berkahwin. Mana-mana lelaki baru berkahwin. Buka lampu lah. Dia punya switch lampu lah. Baik. Tidak perlu ikut perang mana-mana lelaki yang baru berkahwin. Baru berkahwin dan dia ingin bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba dah keluar semboyan untuk pergi perang. Maka Nabi itu kata tak perlu ikutlah. Tapi kalau seandainya nak ikut perang pun tak ada masalah. Dia nak mati syahid dalam peperangan, okey, tak ada masalah. Daripada dia bersama dengan isteri dia lebih suka. Sebab ada di kalangan, kalau pada zaman sahabat pun ada, zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat yang
baru berkahwin tapi belum sempat bersama isteri dia. Tiba-tiba dah keluar arahan pergi berjihad. Mereka pergi jihad, perang. Dan ada yang mati syahid dalam peperangan walaupun belum sempat bersama isteri dia, tuan. So maknanya ini pilihan lah. Nak pergi pun boleh, tak nak pergi tak apa. Kemudian yang kedua, kan lelaki yang baru membina rumah sedangkan dia belum sempat pasang atap rumah. Dinding rumah dah siap, atap rumah tak siap lagi. Jadi dia ada pilihan lah, sama nak pergi ke tak nak pergi pun boleh. Kemudian lelaki yang ketiga, lelaki yang baru membeli akan ghanimah. Ghanaman ni kambing ataupun lembu, unta, dan dia tengah menunggu akan kambing atau unta tu nak beranak. Belum sempat beranak lagi, tiba-tiba dah keluar arahan perang, pergi perang. Jadi dia bagi pilihan lah. Sama nak pergi perang ke boleh, tak nak pergi tak apa. Nak tunggu kelahiran anak unta dia pun tak apa, ataupun anak kambing dia. Sebab ini dia nak menunggu suatu benda yang kata yang menyeronokkan je lah. Seronoklah. Dapat unta, dapat anak unta kan, dapat anak kambing dan sebagainya. Ini pilihan yang diberikan oleh Nabi sebut. Dan pada zaman umat baginda Rasulullah pun itu juga. Nabi pun bagi pilihan. Tapi kalau nak pergi perang tak ada masalah. Iaitu. Kemudian Nabi tadi, faghaza, maka Nabi pun pergi perang. Padana minal qaryah. Lalu mereka pun sampai di dalam satu kampung pada waktu asar. Al-qariban minal zalika, ataupun hampir demikian asar. Sama ada mereka sampai waktu asar ataupun lebih kurang sampai asar lah. Faqala lisyamsi, maka tiba-tiba Nabi itu berkata kepada matahari. Apa Nabi itu kata pada matahari? Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau, wahai matahari, diperintah dan aku juga diperintah. Ini nak tunjukkan pada kita tentang mukjizat. Salah satu mukjizat yang ada pada Nabi sebut. Dan Nabi itu ialah Nabi Yusa bin Nun. Kalau sebut dalam syarahnya, dia kata wahazan Nabi huwa Yusa bin Nun sallallahu alaihi ahadul anbiya min Bani Israel. Nama Nabi itu ialah Nabi Yusa bin Nun, salah seorang daripada Bani Israel, tuan-tuan. Ini kelebihan yang ada pada dia. So maknanya setiap Nabi itu dia ada kelebihan dia. Dia ada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Hatta Nabi Muhammad SAW pun banyak mukjizat yang ada pada Nabi. Antaranya Nabi boleh membelah bulan kan. Nabi boleh membelah bulan. Kalau Nabi Yusa ni, dia boleh perintahkan matahari jangan bergerak. Jangan bergerak, duduk situ je. Boleh. Nampak? Sampaikan matahari tu tak bergerak, duduk situ je. Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau diperintah dan aku juga diperintah. Allahumma ahbisha alaina. Ya Allah, Tuhanku, tahankan olehmu akannya atas kami. Maknanya minta matahari itu ditahan, jangan bergerak. Fahusibat hatta pada Allah alaihi. Maka matahari itu pun ditahan sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada dia dan juga bala tentera dia. Jadi matahari tertahan, tentulah ada, mungkinlah bila matahari ditahan sudah tentu kemungkinan bala tentera musuh mungkin dia tak dapat bergerak dan sebagainya. Kan akan menghalang pergerakannya sebabkan matahari tahan. Jadi masa itulah Yusa bin Nun dan bala tenteranya membunuh kan musuh pada masa tersebut, tuan-tuan. Kemudian pajama'al ghanaim, kemudian dihimpunkanlah segala ghanimah tadi. Segala hantar perang semua dihimpunkan. Apa tujuan dihimpunkan? Tujuan dihimpunkan kerana ikut pada syariat pada Nabi sebut, pada masa sebut, segala harta ghanimah maka naklah dihimpunkan dan akan ada api daripada atas untuk menyambah harta ghanimah tersebut, harta rampasan perang. Kerana harta rampasan perang masa tersebut tidak dibenarkan salah seorang tu mengambilnya. Seorang pun tak boleh ambil. Tak dihalalkan bagi mereka mengambil. Kemudian Nabi itu kata, naklah datang kepadaku wakil setiap ghanimah. Wakil setiap kabilah. Kerana apa? Kerana api tadi dia tidak jadi menyambar harta ghanimah.
Sepatutnya api itu menyambar harta ganimah. Api daripada langit datang untuk menyambar harta ganimah. Tetapi harta ganimah itu tidak disambar oleh api. Maka Nabi itu kata, inna fikum gulul, dia kata. Sesungguhnya di kalangan kamu ni ada pengkhianat, dia kata. Di kalangan kamu ada pengkhianat. Oleh itu Nabi itu kata, payubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka naklah berbai'ah kepadaku daripada setiap kabilah seorang laki-laki. Setiap kabilah kena hantar wakil untuk berbai'ah. Cara berbai'ahnya dengan berjabat salam. Dengan berjabat salam dengan Nabi Yusa' bin Nuh. Kan? Fala ziqat yadu rajulin biyadin. Maka tiba-tiba melekatlah tangan seorang laki-laki daripada satu kabilah. Daripada satu kabilah tu dia ada banyak kabilah kumpulan, kan, dalam tentera tu. Setiap kumpulan kena hantar wakil. Tiba-tiba melekatlah tangan seorang laki-laki daripada wakil pada satu kumpulan. Apa kata Nabi itu? Dia kata, fi kumul gulul, pada kamu terdapatnya pengkhianat. Fal yubayyi'ni qabilatuka, maka naklah berbai'ah kepadaku setiap kabilah kamu. Setiap ahli kabilah kena panggil semua. Contoh dah dapat kesan satu kumpulan, seorang wakil dah melekat, so panggil semua kau punya ahli kumpulan. Contoh kumpulan kau contoh ada 100 orang, panggil semualah 100 orang. Dan macam tu. Fala zikat, kemudian Nabi tadi pun berbai'ah kepada setiap ahli kabilah itu. Kalau 100 lah yang semua bai'ah dengan Nabi Yusa' bin Nuh. Fala zikat yadu rajulin aw salasah biyadin. Maka melekatlah tangan 2 orang lelaki ataupun 3 orang laki-laki. Mana 2 atau 3 lah. Kalau sebut dalam hadis ni dia kata fala zikat yadu rajulaini aw salasah biyadin. Melekatlah tangan 2 orang lelaki ataupun tentera ataupun 3 orang tentera melekat. Tangannya Nabi sebut. Kemudian apa kata Nabi itu? Faqala fi kumul gulul, pada kamu terdapatnya pengkhianat. Faja'u bi ra'si mislu ra'si baqarah minaz zahab. Kemudian lalu tiba-tiba mereka itu mengeluarkan satu bentuk emas sebesar kepala lembu. Dikeluarkan dan ditunjukkan kepada Nabi Yusa'. Ni dia. Jadi mereka tak berani nak sembunyikan lagi lah. Walaupun Nabi Yusa' belum kata, keluarkan benda yang kau khianatkan tu. Nabi Yusa' tak cakap macam tu pun. Tapi Nabi Yusa' kata, kamu ni pengkhianat. Bila dah pengkhianat tu, malulah muka kan. Malulah ramai tu kan. Ramai pada tentera kan. Tentulah ramai. Jadi masing-masing pun dah. Dia rupanya pengkhianat tu. Jadi muka pun dah malu. Muka pun dah jatuh. Bila muka dah jatuh, dia tak boleh buat apa. Tak nak, terpaksalah keluarkan benda yang dia dah curi tu daripada aturan pasal perang. Jadi rupa-rupa tuan-tuan, besar dia punya emas yang kecuri tu, sebesar kepala lembu tuan-tuan, masya-Allah. Dia jaga-jaga tu. Time korban nanti ada orang kepala lembu hilang. Kan? Kadang lembu kan, kadang yang berkorban tu dia 7 orang kan. 7 orang pun kadang tak beritahu dah. Tiba-tiba kepala lembu dah hilang. Patutnya minta lah izin dulu. Kan? Minta izin dulu kepada orang yang berkorban. Dia ada 7 orang kan. Minta lah tu dulu. Tuan, saya nak ambil kepala lembu boleh tak? Boleh, dia kata. Ni kadang ekor lembu hilang, kepala lembu hilang, kaki hilang. Tak tahu siapa yang ambil. Tiba-tiba dah hilang je. Kan? Tunggulah kata. Kan? Kita apa tu, kita bagi-bagi dulu. Ni bodoh sompek bagi dah hilang. Macam itulah ada persoalan gitu. Dalam multaqa kan. Siapa pergi multaqa penyembelih halal itu? Yang dekat pusat dakwah. Kan ramai yang hadir tu. Biasa imam-imam semua dipanggil. Multaqa penyembelih halal di pusat dakwah itu. Ramai dipanggil. Okay. Dan ada penyampaian kad tauliah penyembelihan tu. Saya pun dapat kad tauliah penyembelihan dalam. Sebab kaki tangan kan, kaki tangan jain. Sebelum tu memang ada khusus penyembelihan halal. Panggil semua kaki tangan jain. Saya termasuk sekali lah. Tu yang dapat kad tu. Besar kad tu kan. Kan lesen tu besar lah.
Tapi tak ada yang melih, tak yang melih pun tak tahu. Saya tak tahu. Kalau ada panggil, pergilah semulih. Kalau tak ada lah. Simpan je lah kad tu. InsyaAllah. Jadi itulah tuan-tuan. Ya? Ada persoalan dalam multaqah tu, dia kata, Ustaz, dia tanya pada penceramah. Kan, apakah hukum Ustaz? Dia kata. Kan? Kalau orang tu menyembelih binatang korban, pernah terjadilah, dia kata. Pernah terjadi. Kan, orang tu menyembelih binatang korban. Lepas tu lambu tu dah sembelih tu belum mati lagi. Tiba-tiba tukar sembelih tu dia potong ekor lembu tu. Dia potong ekor lembu tu. Jadi apa hukum dia kata, dan bolehkah dia kata potong ekor lembu ni sedangkan lembu tu belum mati lagi, dia kata. Jadi penceramah jawablah kan, ini termasuk dalam benda menyeksakan binatang lah. Kan? Cuma tak tahulah apa tujuan dia curi ekor lembu tu. Dia ambil. Mungkin dia nak buat sup ke dan sebagainya. Tak tahulah kita. Tapi kalau ikut pada cara dan kaedah, kalau binatang tu belum mati, tak boleh kita potong ekor tu. Tunggulah dia mati dulu. Walaupun mungkin minat dengan ekor kan. Mungkin penyembelih itu dia minat dengan ekor, dia nak buat sup dan sebagainya. Sup ekor lembu. Tapi tunggulah. Lembu tu tunggulah dia mati dulu. Ini belum mati lagi dah tibai ekor orang tu kan. Silap-silap besok menuntut dah akhirat esok. Kata, kau dulu potong ekor dan kan? Gitu. Tunggulah dia mati dulu, dan belum mati dia kau dah potong ekor dan. Takut nanti tuan besok menuntut akhirat lembu tu. Panggil dia, jumpa dia gitu. Orang yang sembelih tu tuan. Insya-Allah. Jadi tunggulah kalau ikut pada kaedahnya kan. Ihsan kan. Dalam penyembelihan pun ada ihsan. Antara bentuk ihsan, contohnya tunggu mati. Dah mati betul-betul barulah kita lapah dia. Kan? Buang dia punya kulit dia. Kemudian jangan sembelih depan kawan dia. Ni kadang-kadang betul-betul sembelih depan kawan dia. Dah mengamuk lah orang tu kan. Macam tu. Sebabnya jangan sembelih depan kawan dia. Janganlah pergi sembelihlah dia jauh sikitlah supaya jangan dia nampak. Itu antara kaedah. Kemudian pisau yang tajam, betul tak? Pisau yang tajam. Jangan menyeksa dia. Jangan mati disebabkan kau impit. Ni kadang ramai bona yang impit dia. Memanglah orang kata salah satu cara dia ialah kalau kita nak sembelih ni mestilah kita impit ramai-ramai kan. Tapi janganlah waktu dia dah mati itu masih impit lagi. Kalau rasa dia nak mati dah tu dah sembelih tu, dah raikanlah dia punya tu, tali tu. Jangan ikut lagi. Kasih dia rehatlah waktu dia nak mati tadi. Kemudian jangan impit lagi badannya. Takut nanti dia mati sebabkan kau impit dia orang. Bukan mati disebabkan oleh kena sembelih tadi. Itu kan antara kaedah itu ada benda yang dibincanglah itulah. Sebut dalam multaqah dia tu. Baik. Jadi tuan-tuan, apa kata Nabi tadi? Bila terdapatnya laki-laki yang dua orang lelaki ataupun tiga orang lelaki yang tangannya melekat dengan Nabi sebut. Maka Nabi itu kata, fi kumul gulul, pada kamu tu ada pengkhianat. Lalu dikeluarkanlah kan emas sebesar kepala lembu. Kemudian emas itu diletakkan di satu tempat. Baja an-nar fa'akalatha, maka tiba-tiba datanglah api dari langit untuk menyambar akan harta ghanimah tersebut. Kerana ikut pada syariat sebut, Nabi sebut, maka segala harta rampas barang maka naklah kumpulkan untuk disambar oleh api. Falam tahillul ghanaim li ahadin qablana, maka tidak dihalalkan segala harta ghanimah kepada mana-mana pun orang sebelum daripada kami. Mana sebelum daripada kedatangan baginda Rasulullah SAW, maknanya segala harta ghanimah tak dibenarkan diambil. Macam tu. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah Taala telah menghalalkan harta ghanimah lamma ra'a dha'fana, tatkala melihat kepada kelemahan kita. Sebabkan kita ni lemah, bila nampak harta ghanimah semua orang kata tak den tak dapat, kau pun ni dengan orang. Kan? Ini antara kelemahan lah.
Kan dia sebut ini lamma ra'a dha'fana gitu. Apabila melihat kepada kelemahan kita. Apa bentuk kelemahan kita? Nakkan ghanimah lah. Tanda bentuk kelemahan kita cenderung kepada benda tu. Keinginan kita pada benda tu. Harta ghanimah kan banyak. Antaranya perempuan. Perempuan, kanak-kanak, kuda, unta, apa lagi? Pedang. Kan? Siapa tak nak tu tak? Oi. Apa tak nak tuan-tuan, peri tuan-tuan. Dah ponik orang, tiba-tiba tak dapat apa. Apa perasaan tuan-tuan? Tentulah nak harta ghanimah kan. Tengok pula ada anak dara ke janda kan, macam tu. Cantik-cantik pula lawa-lawa tu tak? Macam tu. Jadi sudah tentu ada keinginan kepada benda tu. Bila tak dapat kan tentu tidur tak lolap. Istilah kita kan, tak lolap tidur kan. Dah ponik pergi porang tapi tak dapat apa. Balik kosong, tangan kosong macam tu je. Jadi melihat kepada perkara tadi kan, maka dihalalkanlah harta ghanimah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana melihat kepada kelemahan kami wa ajzana, dan juga kelemahan iman kan, keinginan pula kepada benda itu, lalu Allah Taala menghalalkan harta ghanimah kepada umat baginda Rasulullah SAW, tapi dengan syarat berlakunya peperangan. Tak ada berlaku perang, tak adalah. Kan, dalam kita Malaysia sekarang ni aman, tak ada perang, tak adalah harta ghanimah. Apakah pengajaran pada hari ini? Antara pengajaran pada hari ini, pertama, perintah Allah Ta'ala terhadap makhluk yang tidak berakal. Seperti matahari, bermaksud kejadiannya ditundukkan dan diciptakan manakala perintah terhadap makhluk yang berakal seperti jin dan manusia adalah perintah taklif dengan makna wajib dilakukan apa yang diperintahkan. Jadi ada dua perintah. Perintah sama ada perintah pada benda berakal dan tak berakal. Kalau matahari ini perintah pada benda tidak berakal. Matahari dia bukan benda berakal, tetapi dia boleh ikut perintah Allah Ta'ala walaupun tak berakal. Jadi kita jangan anggap orang kata benda tak berakal tak boleh ikut perintah. Boleh. Kalau Allah Ta'ala dah perintahkan, dia boleh buat walaupun dia tidak berakal. Sebabnya kita kena takut selalu terhadap, contohnya kalau berlakunya musibah, bala bencana, puting beliung, kan, tanah runtuh dan sebagainya. Kerana benda-benda itu pun Allah Ta'ala boleh perintah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, dia boleh perintah. Kan? Apalagi kalau benda berakal seperti jin, manusia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi umat-umat terdahulu, tanda ghanimah diterima ialah datangnya api yang membakar, kerana ghanimah tidak halal untuk dimiliki atau dimanfaatkan. Tetapi bagi umat kita ghanimah adalah halal. Kemudian yang ketiga, seorang hendaklah menumpukan perhatiannya sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang dihadapi, khususnya ketika menghadapi peperangan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang hendaklah menumpukan perhatian sepenuhnya kalau berlaku perang. Kalau berlaku perang, kan, kena menumpukan sepenuh perhatian terhadap peperangan. Jangan duk sibuk benda lain. Macam tu. Cuma tadi dalam hadis ni Nabi kata, kan, mana ada 3 benda lah. Mana dia bagi pilihan, nak pergi perang pun boleh, tak pergi tabah. Tak apa. Pertama, lelaki yang baru kahwin. Kan? Yang kedua, lelaki yang baru membina rumah tapi rumah tak siap lagi. Kemudian yang ketiga, lelaki yang membeli binatang dan binatang tu bunting dan dia menunggu-nunggu kelahiran kan anak kepada binatang tadi yang dia beli tu, maka lelaki golongan ini dibenarkan untuk tidak pergi berperang. Kan? Atau siapa lagi yang tak dibenarkan perang? Contohnya orang uzur lah. Orang uzur, orang sakit, tak wajib perang. Tak wajib. Orang yang tidak ada kelengkapan pergi perang pun dimaafkan daripada pergi perang. Kan? Kerana setiap kumpulan tu dia ada yang wajib pergi dan ada yang tak wajib pergi. Kalau orang tu dia ada kekuatan, kan, jasmani pun kuat, yang wajib pergi lah, wajib pergi. Kalau tak pergi kan, sudah tentu kamu akan mendapat laknat
daripada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu pergi, tapi kamu tak nak pergi. Kemudian yang keempat, para nabi sahaja yang mempunyai mukjizat tertentu seperti menahan matahari daripada terbenam atau melekatnya tangan pengkhianat ketika berbai'ah. Ini salah satu daripada mukjizat Nabi, sebutlah Nabi Yusa' bin Nun ni. Kalau sebut dalam syarahnya, Nabi ini ialah Nabi Yusa' bin Nun, yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir, Nabi bersama dengan seorang sahabatnya, itulah Yusa' bin Nun. Kan, Yusa' bin Nun untuk pergi berjumpa ataupun mencari Nabi Khidir, tuan-tuan. Kemudian yang kelima, harta peperangan ghanimah telah dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Masya-Allah. Itulah tadi satu hadis yang dapat kita berbincang. Kemudian kita lihat tentang soal jawab agama. Soalan apa tu? Tak bawa. Soalan 95 Okey, soalan 95. Amalan pelari itu dah? Dah kan? Pelari saya sudah. Okey, soalan 97 lah. 97. Minta Ustaz jelaskan hukum baca Quran dan hadiah pahala kepada si mati atas kubur. Adakah ini bid'ah? Ramai masyarakat Malaysia melakukannya. Jawapannya, masalah ini sangat panjang. Masalah ini sangat panjang dibincangkan oleh fuqaha terdahulu. Antara ulama yang membincangkan masalah inilah seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Ada yang melarang dan ada yang mengharuskannya. Yang penting ulama telah ijma' bahawa doa dan istighfar kepada orang yang telah mati adalah memberi manfaat kepada mereka dan sampai kepada si mati. Berdasarkan kepada dalil Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dan orang yang datang sesudah mereka, wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka, itulah golongan muhajirin dan ansar. Kan? Yaquluna rabbana, mereka itu berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhanku, ampunkan olehmu akan kami, wali ikhwana allazina sabaquna bil iman, dan ampunkan juga dosa saudara-saudara kami yang telah beriman, yang terdahulu daripada kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau biarkan kedengkian dalam hati kami, kan, lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah Tuhanku, kan, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Pengampun dan Penyayang. Okey. Ini ayat nak sebut pada kita, maknanya dalam ayat ini kan dibolehkan kita berdoa kepada diri kita dan orang sebelum kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah Tuhanku, ampun kau oleh kamu akan dosa kami dan dosa saudara kami yang telah terdahulu beriman. Siapa yang telah terdahulu pada kita beriman? Mak kita, datuk kita, moyang kita, kan? Kan? Walaupun mereka tu dah meninggal dunia, semakna kita boleh mohon keampunan lah kepada mereka. Tak ada masalah. Boleh lah. Sama ada kita doa di rumah ke ataupun dia doa di atas kubur pun tak ada masalah. Malah Nabi pun ada sebut, kan, letakkanlah kata pokok yang masih segar di atas kubur. Dibolehkan meletakkan pelepah tamar di atas kubur, kerana pelepah tamar itu akan memohon keampunan kepada ahli kubur. Tak ada masalah. Itu. Manakala masalah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah
pahala bacaan ayat Quran, adakah sampai kepada si mati ataupun tidak. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Azkar bahawa pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i dan sekumpulan ulama lain adalah pahala tersebut tidak sampai kepada si mati. Sementara Imam Ahmad dan satu kumpulan mazhab Syafi'i berpandangan ia sampai kepada si mati. Imam Nawawi menyatakan yang terpilih jika dia mahu membaca dan menghadiahkan pahala, naklah dia berkata pada akhir bacaannya, Allahumma asih sawaba ma qara'nahu ilal fulan. Ya Allah Tuhanku, sampaikanlah pahala apa yang aku bacakan kepada si fulan, dengan menyebut nama orang yang telah meninggal tersebut. So maknanya kalau nak sampai, kena niatkan dalam hati untuk si fulan itu. Oh sampai. Kalau tak niat, tak ada. Kalau tak ada niat, mana untuk diri kita je lah. Kalau kita nak sampai, kan, dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Satu pendapat menyatakan tak sampai, satu pendapat menyatakan sampai. Yang sampai ni pula, kata Imam Nawawi, kalau nak sampai kena tambah niat kepada si mati. Antaranya dia kata, Allahumma asih sawaba ma qara'nahu ilal fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku bacakan ini kepada si fulan. Dan kita niatkan pahala kepada si fulan. Kalau untuk umumlah. Kepada semua ahli kubur. Semua ahli kubur dapatlah. Contohnya kubur hitam. Berapa ramai dalam tu? Berapa ramai kubur hitam? Ada kosong ke tak? Kubur hitam tu ada kosong lagi? Ada kan? Tunggulah besok akan datang siapa pula akan masuk ke situ kan, macam tu. Semua ada giliran ni kan. Cuma kita tak tahu kita mati kat mana ya. Yang penting semua akan meninggal dunia. Tak ada yang akan hidup kekal. Semua akan mati. Semua lambat laun je. Bila time tak tahu. Terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umur kita panjang, maknanya Allah Taala bagi peluang untuk beramal ibadah lagi, tambah lagi pahala. Kalau Allah Ta'ala pendekkan umur kita, makna Allah Ta'ala tak nak bagi kita tambahkan dosa maksiat lagi. Dia sayangkan kita kan, supaya kita jangan panjang persoalan besok di akhirat besok. Sebab kalau lagi lama umur, lagi banyak persoalan akhirat. Jadi jangan minta, Ustaz kalau macam tu minta pendek umur lah Ustaz. Takut banyak persoalan gitu. Sebenarnya untuk panjang umur pun baik juga. Mana lagi banyaklah pahala kita kalau kita dapat. Macam tu. Baik, kemudian namun begitu apabila telah ada kaedah lain, doa dan istighfar yang dijimatkan oleh ulama, sepatutnya kita berpegang dan mengamalkan apa yang tidak diragukan lagi keharusannya. Secara logiknya, apakah bacaan kita boleh memberi manfaat kepada si mati, sedangkan jika semasa hidupnya dia tidak mahu mendengar dan mematuhi ayat-ayat yang dibaca. Bahkan dalam hadis menyebutkan, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatan jariyah, ilmun yuntafa'u bi, awaladun soleh yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Maka ditegaskan di sini, doa dan istighfar adalah lebih afdal, dan mengamalkan yang afdal adalah terbaik dan lebih selamat. Gitu. Semaknanya tak ada masalah lah. Kan? Mana amalan kita si mati tak putus kecuali dengan 3 perkara. Lain semua putus. Sedekah jariah tak putus. Dan kita boleh bersedekah, niatkan kepada arwah mak ayah kita lah. Gitu. Ataupun waktu dia muda dulu, dia rajin mengajar Quran, rajin mengajar kitab, rajin orang mengaji dan sebagainya kan. Ini antara peluang lah untuk kita. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Baguslah kalau dapat ada anak soleh. Ada kadang-kadang anak ramai tapi tak soleh, toleh semua. Semua dogi-dogi jahat-jahat tuan-tuan. Mencuri, mengompak semua dia buat Jadi kemudian kita lihat bagaimana pandangan Ibnu Qayyim.
Pandangan Ibn Qayyim, dia kata orang yang telah mati boleh mendapat manfaat daripada amalan orang yang hidup dengan dua perkara yang telah dijma' oleh ulama ahli sunnah daripada kalangan fuqaha, ahli-ahli dan juga ahli tafsir. Iaitu pertama, apa yang diusahakan oleh si mati semasa hidupnya, ini boleh memberi manfaat kepada si mati. Apa yang diusahakan oleh si mati semasa hidupnya, apa yang diusahakan tu boleh memberi manfaat kepada si mati apabila si mati meninggal dunia lah. Yang pertama. Yang kedua, doa orang muslim terhadapnya seperti istighfar, sedekah, haji, dengan wujud khilaf sama ada pahala yang sampai adalah pahala infak ataupun pahala amalan tersebut. Jumhur ulama pendapat yang sampai adalah pahala amalan tersebut, dan pada sebahagian ulama Hanafi manfaat yang sampai adalah pahala infak. Manfaat yang sampai ialah pahala infak. Okey. Jadi ini pandangan kedua lah. Mana doa orang muslim sama ada kita doakan untuk si mati ataupun istighfar untuk si mati, sedekah untuk si mati kan, haji untuk si mati. Boleh. InsyaAllah dia akan sampailah pada mati. Cuma kalau sembahyang tu tak adalah. Sebab contohlah kalau sebelum orang tu mati dulu memang dia tak sembahyang. Dia bukan ahli sembahyang. Kita anak ni sembahyangkan untuk bapak dia. Sebabkan bapak tak sembahyang, jadi saya buatlah sembahyang qada. Hari-hari saya buat sembahyang qada, niatkan untuk ayah dia. Sedangkan ayah dulu waktu dulu hidup tak ada sembahyang pun, tu tak dapat. Dia tak dapat menyelamatkanlah. Kan? Sebab apa? Dia tak boleh, kita tak boleh nak qadakan untuk dia. Kalau puasa boleh kan? Puasa boleh untuk kita qadakan untuk. Haji boleh. Kita katakan haji badal. Haji badal kan? Pernah dengar kan? Haji badal. Kan? Di mana orang tu waktu dia hidup dia tak dapat menunaikan haji. Kemudian dia meninggal dunia, tak sempat menunaikan haji dan meninggal. Jadi ahli waris bolehlah gunakan duit untuk duit yang tinggal daripada semati itu, dan duit itu boleh digunakan untuk haji badal lah, kepada arwah yang telah pun meninggal dunia. Baik, kemudian berlaku khilaf dalam masalah ibadah badaniah seperti puasa, solat, baca Quran dan zikir. Mazhab Ahmad dan jumhur ulama pendapat pahala akan sampai kepada semati, dan ini juga adalah pendapat daripada ulama Imam Hanafi. Manakala pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, pahala itu tidak sampai. Dia kata tak sampai. Mana mengqadakan puasa untuk si mati, mengqadakan solat untuk si mati, mengqadakan bacaan Quran dan zikir untuk si mati. Tak sampailah. Kata ini ada satu pendapat dah. Macam tu. Cuma pendapat yang masyhur di kalangan kita ni sampailah. Kalau ulama-ulama kita pun, kalau kita tanya ulama-ulama pondok pun, tak sampai, buatlah. Tapi dengan niat lah. Niat untuk si mati tu. Kalau kita tak niat, tak adalah. Kalau tak niat untuk kita lah. Macam tu. Diniatkan untuk si mati. Cuma macam masalah solat tadi, kan, ulama berpandangan tak boleh kita qadakan untuk si mati. Walaupun dalam waktu hidup dulu, si mati itu memang tak sembahyang. Tak pernah pun sembahyang. Sekali pun tak pernah sembahyang. Yang sembahyang anak Bila ayah dah meninggal, jadi anak nak qadakan untuk ayah. Ayah ni dulu tak sembahyang, tak boleh. Dia tak boleh mengqadakan lah. Itu dia. Mana ayah tu kena tangguh sendirilah. So, baik. Kalau boleh pun mungkin meringankan azab. Gitu. Baik, kemudian mati dan alam barzah. Soalan 98. Ada satu kumpulan agama yang pemimpinnya mendakwa boleh berbincang dengan malaikat maut untuk menentukan ajal seorang. Apakah pandangan ustaz? Masya-Allah. Boleh kau tim malaikat maut kan? Stop dulu kan. Macam tu. Bolehlah, ataupun malaikat maut boleh dia rasuah. Jawapannya, kumpulan agama tersebut ia telah menyimpang daripada ajaran Islam sebenar.
Ajal dan maut adalah ketentuan Allah Ta'ala. Dinasihatkan kepada siapa yang mengikut ajal ini, hendaklah bertaubat kepada Allah. Dan hendaklah segera tinggalkan kumpulan ini. Kalau jumpa kumpulan ini tuan, niatkan beritahu pada dia, taubatlah pada Allah. Kan? Kalau ikut pada pandangan kita, kan? Dalam kata yang pula dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kan? Tak boleh kita nak call team dengan malaikat maut, tak boleh. Kalau boleh rasuah senang kan? Tapi rasuah pun nanti elok juga. Malaikat maut pun kata, ini rasuah ni kita. Kau jangan nak rasuah Den. Kan? Kau senang nak rasuah malaikat maut. Dia kalau sampai masa ketikanya, tapi malaikat maut pun, kalau sebut dalam kitab lain, kan? Malaikat maut pun menunggu perintah daripada Allah. Selagi Allah Ta'ala tak perintah dia mencabut nyawa seorang, dia tak akan cabut juga. Sebab dia diperintah oleh Allah Ta'ala. Walaupun aku, kata malaikat, aku ni pencabut nyawa. Tapi pun aku pun diperintah. Selagi mana tidak ada perintah pada Allah, aku tak akan cabut nyawa seorang. Jadi beruntunglah kan, kepada orang-orang yang masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang pada dia untuk menambah keamalannya dan juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian soalan 99. Baru-baru ni bapa saudara saya meninggal dunia. Beliau merupakan seorang yang baik. Selepas beliau meninggal dunia, saya sempat melihat ada percikan peluh. Ada percikan peluh pada dahi. Benarkah itu tanda mati orang beriman? Jawapannya, ya benar. Benar. Antara tanda mati yang baik atau husnul khatimah ialah mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Ini berdasarkan kepada hadis Buraidah bin Al-Qasib. Dia kata annahu kana bi Khurasan fa'ada akha lahu wa huwa maridun fa wajadahu bil mauti fa iza huwa ya'ruku jabinuhu faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'arakil jabin. Mautul mu'min bi'arakil jabin. Maksudnya bahawa beliau, ini Buraidah, satu hari masa itu dia berada di satu tempat bernama Khurasan. Di mana dia Khurasan. Lalu dia melawat saudaranya yang sedang sakit. Tiba-tiba dia mendapati saudaranya mati dan terdapatnya percikan peluh. Dahinya berpeluhlah. Lalu dia bertakbir dan berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dia kata, mautul mu'mini bi'arakil jabin. Mati orang beriman itu dengan percikan peluh di dahi. Maka dahi dia berpeluh. Kan menunjukkan dia itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Jangan duk sebu pula. Disebabkan orang tu tak ada percikan peluh, kita pun sebu air. Jadi orang ingat, oh mati beriman ni. Taklah. Kan tu sengaja kita percikan peluh tu kan, pecukkan air. Ini memang semula jadilah. Semula jadi percikan peluh di dahinya. Bukan kita ambil air, percikkan air kat muka dia. Bukan. Jadi hadis ni mempunyai syahid, mana bukti yang menguatkannya, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, seperti yang disebut dalam kitab Al-Awsat dan juga kitab Al-Kabir. Kemudian apakah hukum ziarah kubur? Soalan 100. Hukum ziarah kubur adalah sunnah. Malah Nabi menggalakkan umatnya menziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kemudian larangan tadi dimansuhkan. Kenapa Nabi larang? Kerana masa itu pada pemula Islam Nabi laranglah. Kenapa? Kerana umat Islam masa itu iman dia masih tak kuat lagi. Tak kuat iman dia. Bila ada kematian mereka akan melulung, menangis, kan? Ada yang kata meronta, menarik baju, menarik rambut, mengoyak baju dan sebagainya. Lemahnya umat Islam pada masa itu iman dia. Jadi Nabi melarang daripada umat Islam menziarah kubur pada pemula Islam. Kemudian bila umat Islam dia punya iman dah kuat dan mantap, maka dibenarkan ziarah kubur. Tapi kena jaga adab lah. Adab kubur pun kena jaga juga. Sebab ada orang dalam kubur tu. So kena jaga adab tuan ketika ziarah kubur. Sabda Nabi, inni kuntu nahitukum min ziyarati kubur fazuruha fa innaha tuzakkiru
Yuzakkirukum akhirah. Sesungguhnya aku dahulu melarang kamu ziarah kubur. Ingatlah sekarang ziarahlah kubur. Kerana sesungguhnya ziarah kubur boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Ziarahlah kubur, kerana dengan ziarah kubur boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi hadis ini menjelaskan hukum ziarah kubur dan tujuannya adalah untuk mengambil iktibar dan juga peringatan. Sunnah bagi orang ziarah kubur membaca doa. Apa doanya bila kita pergi ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allah la lahikun. Asrallahu lana walakum al-afiyah. Maksudnya selamat sejahtera untukmu wahai penduduk kampung daripada kalangan orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya dengan izin Allah kami juga akan menyusul kamu. Kami mohon pada Allah dan kami akan diberi keselamatan. Ini doa lah yang boleh kita baca. Assalamualaikum ya dia. Maka ahli kubur kata waalaikumsalam gitu. Parah tuan-tuan. Kelang kabut lagi kita. Tapi biasa takkan dijawab lah. Tapi sunat pada kita bagi salam. Gitu. Okey tuan-tuan, sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian pada pagi ini insya-Allah akan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Taala. Bila ingat dengan Syekh Daud, ingat dia punya ni meja mengajar ni. Ini Syekh Daud punya dulu hasil dia punya kerja dia kan. Pertukangan dia. Ni dia punya tu lah jasa dia tu. So kalau Syekh Daud meninggal orang guna untuk kuliah ni. Pahala sampailah pada Syekh Daud tu. Insya-Allah. Kalau boleh buat lagi cantik lagi lawa. Lagi bagus. Gitu. Oh, dia ambil tempahan Masya-Allah. Baik, ada soalan tak? Dia tengoklah keadaan dia. Ada tak ruang lain? Kalau ada tempat ruang lain, tempat duduk, jangan duduk atas kubur. Tak ada adab lah. Itu pun termasuk adab. Adab kan ketika ziarah kubur jangan duduk atas kubur. Antara adab dia. Dan kita kalau boleh jangan langkah kubur. Tapi kalau seandainya memang tidak ada ruang lain, tempat sempit, yang ada ke situ je. Kan situlah tempat kita nak duduk. Bolehlah duduk sekejap lah. Gitu. Tapi kalau seandainya ada tempat-tempat lain, ruang lain untuk kita duduk, ruang-ruang kosong, lebih kita duduk tempat ruang kosong tu, jangan duduk atas kubur tu. Dia tengok keadaan lah, situasi macam mana. Kalau tak ada ruang dah sempit, kubur pun rapat-rapat, nak duduk kat mana ni? Nak berdiri lama kan tak larat pula. Kan? Apalagi kalau ada kematian kan, ada kematian, kan imam pula panjanglah doa pula di kubur tu. Kita pula tak boleh lah berdiri lama pula tu. Sempit, kawasan sempit kan. Jadi dibenarkan sekadar sekejap je lah gitu. Dah selesaikan terus berangkat, jangan duduk lama-lama kat situ. Dan itulah jawapan saya lah. Dia ikut pada situasi dan keadaan macam mana. Ada masa kadang terdesak, memang tak boleh, tempat sempit tak boleh buat apa dah. Yang ada atas kubur duduk kat situ. Duduk kat situ sekejap. Gitu. Ada tempat-tempat yang disediakan. Ada separuh tempat kubur tu memang disediakan tempat duduk. Memang dibuat tempat duduk khas sekitar kubur tu. Boleh kita duduk kat situ. Tapi kalau tempat tak ada, macam mana? Okey, itu je lah. Wallahu alam. Gitu. Dan soalan? Mazin ada lagi? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'alam taqabbala
ورزقا حلالا مباركة كثيرا واسعا فتاحا يا عليم نولنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح العارفين اللهم فقنا بالدين اللهم فقنا بالدين اللهم اجعل هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت الفاتحين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Orang baru dia tak tahu cerita ni dah. Cerita meja ni dia tak tahu. Orang lama tu tahu cerita meja ni. Tuan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan. Saya tahu masjid hari ini ada 4. Jadi sebelum